Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita teruskan dengan pengurusan data dan kali ini kamu akan mula belajar tentang kekerapan, mod, minimum, nilai maksimum, julat, median dan juga min. Baiklah, untuk permulaan jom kita saksikan rakaman video balingan dadu yang dibuat sebanyak 10 kali. Jadi kamu fokuskan kepada angka-angka yang muncul setiap balingan, okey? Jom. Okey murid-murid, di sini saya telah mendapatkan data angka-angka yang muncul mengikut giliran daripada 10 kali balingan tadi, iaitu 1, 6, 1, 1, 3, 5, 2, 5, 1 dan 5. Jadi kita telah membuat 10 balingan dan ini adalah nombor-nombor yang muncul mengikut turutan. Baik, sekarang cuba kita susun nombor-nombor ini ataupun angka-angka ini mengikut tertib menaik. Seperti ini. Dan kita akan gunakan jadual untuk kita catatkan kekerapan setiap angka. Kita mulakan dengan angka 1. Kita mulakan dengan angka 1. Kamu perhatikan di sini berapa kalikah angka 1 muncul. Semasa balingan ada 4 kali. Jadi kekerapannya adalah 4. Angka 2 ada 1 kali. Jadi kekerapan untuk angka 2 ialah 1. Bagi angka 3 pula pun sama juga, kekerapannya adalah 1. Bagi angka 5 kita ada 1, 2, 3. 3 kali. Jadi kekerapan untuk angka 5 ialah 3. Dan angka 6 juga 1 kali. Baik, kamu perhatikan di ruangan kekerapan angka manakah yang mempunyai kekerapan paling tinggi? Perhatikan angka 1, kekerapannya adalah 4. 4 kali dia muncul. Ini yang paling tinggi, kekerapan paling tinggi. Jadi kekerapan paling tinggi ini adalah kita kenal sebagai mod. Mod adalah kekerapan yang paling tinggi. Kekerapan yang paling tinggi. Jadi mod untuk data ini adalah 1. Okay? Kita ambil angka ni. Bukan kita ambil bilangan kekerapan dia, kita ambil angka dia. Angka 1, 2, 3, 5, 6. Disebabkan angka 1 mempunyai kekerapan paling tinggi, jadi mod adalah 1. Baik, seterusnya kita akan lihat julat. Sebelum tu, kita tengok dulu angka di antara keseluruhan angka ni antara 1 sampai 6. Yang paling rendah adalah 1. Nilai dia, nilai paling rendah ataupun nilai minimum. Nilai minimum adalah 1. Dan nilai maksimum ataupun maksimum yang paling besar, maksimum yang paling besar adalah 6. Jadi julat adalah perbezaan antara maksimum dengan minimum. Perbezaan, kita tolakkan. Maksima tolak dengan minima. Dalam data ni 6 tolak dengan 1. Jadi julatnya kita dapat 5. Ini adalah julat. Julat adalah perbezaan di antara nilai maksimum dengan nilai minima.
Dia tolakkan, kemudian kita akan dapat julat. Okey, dalam data ini julatnya adalah 5 sebab maksimum dia 6, minima dia 1. Kita tolakkan 6 tolak 1, dapat 5. Okey, kita dah kenal tentang kekerapan, mode, minimum, maksimum dan julat. Tinggal dua lagi iaitu median dan mean. Kita teruskan dengan median. Untuk pengetahuan kamu, median adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, nilai yang berada di tengah-tengah. Kamu perhatikan data yang telah disusun secara tertib menaik ini. Kita cari mana satu angka ataupun nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, ini satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Dua sebelah kiri, dua sebelah kanan. Tiga sebelah kiri, tiga sebelah kanan. Empat sebelah kiri, empat sebelah kanan. Jadi tinggal dua angka sahaja. Ada dua di sini, 2 dan 3. Sekiranya kedua-dua angka ini adalah sama, contohnya 22 adalah angka 2, jadi kita terus boleh putuskan bahawa mediannya ataupun nilai tengah-tengah dia adalah 2. Tetapi jika macam ni kita tak boleh nak putuskan mana satu. Sebab nombor bilangan dia adalah genap 10, jadi kita tak dapat nak cari bilangan tengah-tengah dia dengan mudah. Jadi bila ada dua angka yang berbeza macam ni, untuk kita dapatkan nilai median dia, kita tambahkan kedua-duanya, iaitu 2 tambah dengan 3, kemudian kita bahagi dengan 2, iaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 bahagi 2 kita akan dapat 2,5. Jadi median untuk data ini adalah 2,5. Okey, median untuk data ini adalah 2,5. 2,5. Baik, saya akan tunjuk satu contoh yang lebih mudah untuk kamu faham tentang median. Katalah kita ada data seperti berikut. 3, 4, 5. Okey. Jadi median bagi data 3, 4, 5 ini adalah 4 sebab dia berada di tengah-tengah. Jadi median untuk data ini adalah 4. Ingat, median adalah data yang berada di tengah-tengah. Bila disusun secara tertib menaik, mesti disusun dalam tertib menaik. Okey, saya harap kamu telah mendapat idea awal tentang istilah-istilah tersebut. Median, julat, maksimum, minimum, mode dan kekerapan. Kita akan pergi kepada yang terakhir iaitu mean. Mean juga dikenal sebagai purata. Dan cara penentuan untuk menentukan mean adalah kita akan jumlahkan keseluruhan, kemudian kita akan bahagikan dengan bilangan. Dalam data di atas, kamu perhatikan untuk kita dapatkan jumlah, kita perlu tambahkan semua angka yang ada ni. 1 tambah 1 sampai yang akhir, iaitu tambah dengan 6. Maka di sini jumlahnya adalah 30. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 5, 24. 24 tambah 6, 30. Dan kita bahagikan dengan bilangan. Bilangan berapa kali baling tadi, berapa kali percubaan tadi kan. Kita kira satu-satu pun boleh, ada 10. Jadi 30 bahagi dengan 10 sama dengan 3. Jadi mean untuk data ini sama dengan 3 ataupun purata dia. Ini cara untuk kita menentukan mean ataupun purata. Ingat, jumlah bahagi bilangan. Mean adalah jumlah bahagi bilangan. Kita akan pergi kepada contoh yang kedua yang melibatkan jadual seperti berikut. Kamu perhatikan jadual di bawah menunjukkan wang tabungan Amir dalam 10 hari. Okey. Jadi kita akan cari mode, cari median dan juga mean. Kita akan mulakan dengan mode. Sebelum itu kamu perhatikan
bilangan hari ini adalah kekerapan, ya, kekerapan. Kekerapan maknanya berapa kali Amir menabung 20 sen. Bilangan hari dia selama 5 hari. Maknanya Amir menabung 20 sen sehari selama 5 hari. Kalau RM1 pula 4 hari. RM5 sehari je. Okey. Jadi ini kekerapan dia. Okey. Jadi untuk mencari mod, kita tengok kekerapan paling tinggi. 5. Jadi mod untuk data ini adalah 20 sen. Bukan 5 5 itu untuk kita menentukan. Ini 5 itu ada nilai kekerapan dia. Kita nak nilai simpanan wang Amir, iaitu 20 sen. Kekerapan paling tinggi. Maknanya Amir paling banyak kali menyimpan 20 sen ataupun menabung 20 sen. Jadi mod adalah 20 sen. Kemudian kita pergi kepada median. Untuk median kita mencari nilai pertengahan yang berada di tengah-tengah. Okey, untuk itu kita akan susun data-data ini mengikut tertib menaik dalam susunan tertib menaik. Untuk menentukan median, kita susun dulu. Baiklah, untuk menentukan median kita perlu menulis semula, menyusun dalam turutan menaik. Kita mulakan dengan angka yang nilai yang paling kecil, iaitu 20 sen. 20 sen ada berapa kali kekerapan dia? 5. Jadi kita kena tuliskan 5 kali. 20 sen, 20 sen, 20 sen, 20 sen. Ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diikuti dengan RM1 sebanyak 4 kali kekerapan dia. RM1, 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 RM1. Dan akhir sekali wang RM5. Okey. Jadi sekarang kita tentukan median dia. Itu sebelah kiri, itu sebelah kanan. Kita cari nilai yang berada di tengah-tengah. Okey. Kiri, kanan. Sekarang yang ada 2 nilai yang berada di tengah, ada 2 nilai, iaitu 20 sen dan juga RM1. Jadi untuk kita menentukan median dia, sebab dua-dua ni nilai dia berbeza, kalau nilai dia sama, okey, kita boleh terus nyatakan median dia. Tapi disebabkan nilai dia berbeza, kita perlu jumlahkan RM1 tambah dengan 20 sen. Kita akan dapat RM1 20 sen. Kemudian nilai RM1 20 sen ini kita akan bahagi pada 2. RM1 20 sen bahagi dengan 2, kita akan dapat 60 sen. Jadi median untuk data ini, median untuk wang tabungan Amir dalam masa 10 hari ini adalah 60 sen. Seterusnya kita akan buat pengiraan untuk menentukan min. Untuk mendapatkan min, kita kena kira jumlah. Ingat min sama dengan jumlah bahagi dengan bilangan. Okey, bila data dinyatakan dalam bentuk jadual seperti ini, untuk mendapatkan jumlah, kita perlu mendarabkan dulu 20 sen dengan 5 kekerapan dia, darabkan dengan kekerapan. Kemudian barulah kita boleh jumlahkan. Dan untuk mengira bilangan dia, kita kena tambahkan kekerapan dia berapa, jumlah kekerapan dia. Okey. Untuk di sini ialah RM5, 20 sen darab dengan 5 kekerapan tambah RM1 kali dengan kekerapan dia 4 kali dan tambah lagi dengan RM5. RM5 darab dengan 1 sebab 1 kekerapan dia. Dan dibahagi kepada bilangan dia 5 tambah 4 tambah 1 sama dengan 10. Okey. Jadi sekarang
20 sen darab dengan 5, kita akan dapat RM1. Tambah dengan RM1 darab 4, dapat RM4. Dan tambah dengan RM5, kita akan dapat berapa ni? RM10. RM10 bahagi dengan 10. Jadi purata dia RM10 bahagi 10 mestilah dapat RM1. Jadi min untuk wang tabungan Amir dalam 10 hari adalah RM1. Bermaksud secara puratanya Amir menyimpan RM1 sehari dalam masa 10 hari. Itu secara purata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.